Hai murid-murid, bertemu kembali bersama Cikgu Masyitah dalam kelas Bahasa Melayu. Hari ini kita akan belajar teknik yang mudah untuk membina ayat. Teknik yang akan kita gunakan adalah teknik skop. Pelajaran hari ini sangat sesuai untuk dikongsikan oleh semua murid tahun 4, 5 dan 6. Sama ada murid-murid belajar di sekolah kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan Cina ataupun sekolah jenis kebangsaan Tamil. Cikgu pasti kamu akan dapat menguasai teknik ini dengan baik. Bina ayat ini terdapat dalam kertas penulisan Bahasa Melayu kertas 2 iaitu pada bahagian A. Sebelum kita belajar lebih jauh, anda perlu tahu peraturan membina ayat. Pertama, anda perlu membaca dan memahami kehendak soalan. Anda perlu garisi kata kunci yang terdapat dalam soalan tersebut. Kedua, bulatkan dan senaraikan aktiviti yang terdapat dalam gambar. Ketiga, idea mesti menepati bahan grafik iaitu gambar yang diberi. Keempat, ayat hendaklah menggambarkan perkara yang sedang berlaku. Kelima, mempunyai watak atau perlaku ataupun subjek. Anda boleh menggunakan nama orang ataupun kata bilangan seperti beberapa atau dua orang dan sebagainya. Keenam, mesti mempunyai huraian ataupun perluasan idea. Ketujuh, mula membina ayat pada gambar di hadapan. Kelapan, bina satu aktiviti sahaja dalam satu ayat. Kesembilan, bilangan perkataan sekurang-kurangnya 8 hingga 12 patah perkataan supaya mendapat markah yang cemerlang. Kesepuluh, bilangan ayat diambil kira, oleh itu anda perlu membina 5 ayat sahaja bagi setiap gambar. Ke-11, jika tulis lebih daripada 5 ayat, markah akan dipotong. Ke-12, satu ayat satu titik. Bermaksud jika dalam satu ayat mempunyai 2 titik, maka dikira telah wujud 2 ayat. 13, jangan tulis ayat berbentuk cerita. Jangan gunakan penanda wacana seperti seterusnya, selain itu dan sebagainya. Dan 14, menyemak aspek tata bahasa. Formulanya adalah SPED, iaitu ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat. Baik murid-murid, berdasarkan tajuk 1, anda perlu membaca dan memahami kehendak soalan. Kemudian garisi kata kunci yang terdapat pada soalan itu. Gambar di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti di sebuah taman rekreasi. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat di taman rekreasi tersebut. Kata kuncinya adalah aktiviti-aktiviti di sebuah taman rekreasi. Dan 5 ayat yang lengkap. Jelas murid-murid? Kita akan menggunakan formula skop untuk menghasilkan bina ayat. Apakah itu skop? S mewakili subjek. Subjek adalah orang, siapa orang. K adalah kata kerja ataupun aktiviti. O adalah objek dan P ialah perluasan idea. S adalah untuk siapa dalam gambar tersebut. K ialah kerja ataupun aktiviti apa yang sedang dilakukan oleh orang tersebut. O ialah objek apa yang ada dalam gambar tersebut. Objek ataupun benda apa yang ada dalam gambar tersebut. Manakala P ialah perluasan idea. Perluasan idea akan membantu anda menghasilkan ayat yang gramatis. Anda boleh melengkapkan ayat dengan menyatakan sebab seperti supaya, untuk, kerana, agar ataupun tempat seperti di, semasa, ketika, pada dan sebagainya. Merujuk kepada gambar contoh pertama, kita akan menakul gambar ini. Langkah pertama yang anda perlu lakukan ialah membulatkan aktiviti yang terdapat pada gambar. Perhatikan, cikgu sedang membulatkan aktiviti yang terdapat pada gambar ini. Terdapat 5 aktiviti yang telah cikgu bulatkan. Kemudian,
Aktiviti pertama, perhatikan gambar pertama. Apakah subjek? Siapa orang dalam gambar pertama ini? Orangnya ialah sepasang suami isteri. Kata kerja. Aktiviti apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang menemani. Objek menemani siapa? Menemani anak kecilnya. Dan perhatikan perluasan. Cikgu menggunakan perluasan di tempat berjalan-jalan di taman rekreasi sambil menghirup udara segar. Perhatikan ayat lengkapnya. Sepasang suami isteri menemani anak kecilnya berjalan-jalan di taman rekreasi sambil menghirup udara segar. Mudah tak murid-murid? Gambar kedua, perhatikan subjek. Siapakah subjek dalam gambar ini? Subjeknya ialah dua orang lelaki dewasa. Anda juga boleh menulis Ryan dan kawan-kawannya atau Iman dan abangnya. Perhatikan kata kerja, aktiviti apa yang sedang dilakukan oleh mereka? Mereka sedang berjoging. Objeknya? Objek apa yang ada dalam gambar tersebut? Objeknya tiada kerana berjoging merupakan kata kerja tak transitif, iaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Jelas murid-murid? Kita terus ke perluasan. Contoh yang diberi, agar badan mereka sentiasa sihat dan cergas. Perhatikan ayat lengkapnya. Dua orang lelaki dewasa sedang berjoging agar badan mereka sentiasa sihat dan cergas. Seterusnya, gambar ketiga. Perhatikan subjeknya. Siapakah subjek dalam gambar tersebut? Seorang lelaki. Anda juga boleh menulis seorang pengunjung. Kata kerjanya, aktiviti apa yang sedang dilakukan? Dia sedang duduk. Objeknya pula ialah di atas sebuah bangku. Dia sedang duduk di atas sebuah bangku. Manakala perluasannya sambil membaca senaskah surat khabar. Perhatikan ayat lengkapnya. Seorang pengunjung sedang duduk di atas sebuah bangku sambil membaca senaskah surat khabar. Gambar seterusnya, perhatikan subjek. Siapa dalam gambar tersebut? Dua orang lelaki. Kata kerjanya, apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang berkayak. Objek apa yang terdapat dalam gambar tersebut? Dengan menggunakan pendayung. Pendayung merupakan objek tersebut. Dan perluasannya pula ialah cikgu menggunakan perluasan di, iaitu di tasik itu. Perhatikan ayat lengkap yang telah cikgu bina. Dua orang lelaki berkayak dengan menggunakan pendayung di tasik itu. Dan seterusnya ayat yang kelima, perhatikan subjek. Siapa dalam gambar tersebut? Dua orang budak. Kata kerjanya, aktiviti apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang menunggang. Objek, mereka menunggang apa? Mereka menunggang basikal. Perluasan, di lorong yang disediakan di taman rekreasi itu. Perhatikan ayat lengkap yang telah cikgu sediakan. Dua orang budak sedang menunggang basikal di lorong yang disediakan di taman rekreasi itu. Mudah tak murid-murid untuk membina ayat? Itu sahaja perkongsian daripada cikgu. Semoga ilmu yang diberikan ini bermanfaat kepada kamu semua. Bye. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.